besar tajuk indikator, tetapi hari ini kita fokuskan kepada momentum oscillator. Baik. Jadi dalam webinar pada hari ini kita akan pelajari beberapa subtopik di bawah tajuk momentum oscillator, iaitu yang pertama indikator relative strength index. Kemudian seterusnya kita akan belajar juga tentang indikator intraday momentum index. Dan selepas itu kita akan belajar tentang indikator rate of change. Jadi semua ni adalah indikator momentum ya. Dan seterusnya stochastic oscillator dan commodity channel index. Jadi kesemua ni adalah jenis-jenis indikator di bawah kategori momentum oscillator yang kita akan gunakan untuk kita sedikit dapat idea ataupun mengukur tentang keadaan trend semasa. Baik, kita teruskan. Okey, jadi apakah yang kita definisikan sebagai momentum? Kerana kenapa momentum ni kita gelar indikator ni indikator momentum oscillator. Jadi kenapa kita sebutkan dia sebagai momentum adalah sebabnya seperti berikut. Momentum ni sebenarnya merujuk kepada hal laju ataupun kadar perubahan harga sesebuah aset ataupun sesebuah security. Okey, sama ada ia meningkat dengan kadarnya makin laju ataupun makin perlahan ataupun sebaliknya, adakah ia sedang turun pada kadar yang semakin laju ataupun turun pada kadar yang semakin perlahan. Jadi ini adalah momentum yang kita nak cuba ukur. Okey, dan kesemua indikator momentum akan berayun daripada satu aras ke satu lagi aras. Dia akan berayun maknanya dia akan berulang antara dua aras ini. Okey, dan di tengah-tengah kita akan berjumpai aras keseimbangan. Jadi kita akan lihat nanti di dalam momentum oscillator seperti RSI ataupun CCI ataupun stokastik, kesemuanya ada aras atas, aras bawah dan aras keseimbangan. Dan semua indikator momentum membandingkan perubahan harga dari satu tempoh ke tempoh yang lain. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, kita ingin menggunakan momentum oscillator untuk sedikit mengukur kekuatan sesuatu trend. Okey, sama ada kenaikan trend sedang meningkat ataupun sedang merosot ataupun sama ada harganya menurun pada kadar yang pantas ataupun pada kadar yang perlahan. Jadi walaupun kita tahu arah mana, contohnya arah naik, kita nak tahu pula adakah arah kenaikan itu, adakah dia menaik dengan kadar yang semakin laju ataupun semakin perlahan. Jadi itulah kegunaan momentum oscillator. Jadi kerana kalau semakin laju, maknanya adalah bagus untuk kita long aset tersebut. Dan sebaliknya, ketika kadar kenaikan semakin memperlahan, ini bermakna mungkin ini adalah posisi yang kurang baik untuk kita long kerana kelajuan semakin perlahan dan kemungkinan akan berlaku perubahan trend. Baik. Jadi pertama kita akan lihat kepada momentum oscillator relative strength index ataupun RSI. Jadi ini antara momentum oscillator yang sangat popular dan sering digunakan oleh para pedagang dan pelabur pada carta pasaran. Jadi kita lihat apakah itu RSI. Jadi sedikit sejarah tentang RSI. Ianya dicipta oleh J. Wells Wilder dan ditunjukkan di dalam bukunya yang bertajuk New Concepts in Technical Trading System. Jadi ini adalah ciptaan J. Wells Wilder pada tahun 1978. Jadi fungsi RSI ialah RSI membandingkan purata perubahan harga bar bullish dengan purata perubahan harga bar bearish sesuatu security. Okay, jadi kita lihat macam mana perkiraan RSI. Okay, kita lihat di dalam contoh ini, okay, kita ada satu pergerakan harga sesebuah aset, okay, dan kita menggunakan formula ini, iaitu RSI bersamaan dengan 100 tolak 100 dibagikan dengan 1
tambah U. Okey, U ni mewakili hari menaik. Okey. U mewakili hari menaik. Bermakna dalam hari ini secara puratanya harga bergerak naik. Itu U. Dan dibahagikan dengan D. Dan D pula mewakili hari di mana harga menurun. Okey, baik. Jadi formula dia simple saja. Jadi U ialah purata perubahan harga menaik. Okey. Jadi di sini kita nampak ya, untuk candle ni purata perubahannya ialah 150. Okey. Dan dia pula ialah perubahan harga menurun secara purata. Okey. Seperti dalam contoh ini, D di sini adalah 200. Jadi cara kiraannya dengan menggunakan formula, dan untuk RSI kita akan menentukan tempohnya sebagai 14. Okey. Ini adalah tempoh sebagai default, kita pilih 14. Boleh kita nak ubah tempoh sama ada makin tinggi ataupun makin rendah untuk meningkatkan ataupun mengurangkan sensitivity, tetapi kebanyakan pedagang menggunakan tempoh 14 untuk RSI. Okey. Di sini RSI 14. Okey. Jadi melalui formula ni, plot RSI akan terbentuk seperti yang kita lihat di dalam contoh ini. Dan kita tak perlu risau, ini akan dikira secara automatik oleh indikator. Cumanya kita ingin faham macam mana kiraan di sebalik RSI. Okey, jadi plot ini akan terbentuk. Okey, berdasarkan pergerakan harga di carta. Okey. Jadi lagi sekali kita tetapkan kepada tempoh 14 kerana Encik Wells Builder menggunakan 14, tetapi ianya terpulang kepada pedagang sama ada untuk meningkatkan ataupun menurunkan kepekaan RSI ini dengan mengubah tempoh. Okey, semakin rendah tempoh bermakna semakin pekalah RSI ini terhadap pergerakan harga, dan semakin tinggi tempoh yang digunakan maknanya makin kuranglah kepekaan RSI terhadap pergerakan harga. Baik. Jadi kita lihat pula kepada tafsiran RSI. Jadi kita tahu macam mana pengiraannya, macam mana ia diplotkan menggunakan data daripada pergerakan harga, iaitu dengan menggunakan formula dan juga membandingkan antara U dan D. U merupakan hari di mana harga menaik secara purata, dan D merupakan harga hari di mana harga secara puratanya sedang turun. Jadi kita nak lihat pula apa yang kita dapat baca daripada RSI. Jadi tafsirannya ialah, jadi momentum oscillator ni kesemuanya akan bergerak daripada satu aras atas dan aras bawah, dan dia akan berayun daripada dua aras ni. Dan kita akan tetapkan aras keseimbangan pada tengah-tengah momentum oscillator ini. Jadi untuk contoh RSI, dia akan bergerak daripada 0, okay, dan 100. Jadi bergerak antara 0 dan 100, dan tahap keseimbangannya lah pada 50. Jadi ini adalah aras-aras yang kita perlu perhatikan semasa kita mentafsirkan RSI. Jadi tafsirannya ialah apabila RSI berada di atas 50, ini bermakna momentum menaik sedang meningkat. Dan sebaliknya, apabila ia berada di bawah 50, jadi 50 ni adalah aras keseimbangannya, momentum menurun pula yang sedang meningkat. Okey, bermakna kalau di atas 50, kenaikan sedang meningkat dengan lebih laju. Dan apabila dia di bawah 50, keturunan, penurunan harga sedang meningkat dengan semakin laju. Okey, jadi ini adalah tafsiran pertama.
Okay. Seterusnya pula ialah kita boleh menggunakan RSI untuk mendedahkan keadaan harga ekstrim. Okay. Ekstrim ni terbagi kepada dua, ya, kita ada terlebih beli, overbought, dan kita juga ada terlebih jual, oversold, di mana dalam keadaan ekstrim ni kita menjangkakan trend tersebut akan dalam jangka masa terdekat berubah ataupun makin memperlahan kerana ia berada di dalam keadaan ekstrim. Contohnya apabila ia berada dalam keadaan overbought, maknanya ia telah pun berada di dalam keadaan uptrend pada kadar yang mungkin sudah lama ataupun pada kadar yang terlalu tinggi dan kita menjangkakan harga akan membuat pembetulan. Begitu juga pada downtrend. Pada downtrend, apabila ia berada dalam downtrend pada tempoh masa yang lama dan pada keadaan yang dah terlebih ataupun ekstrim, kita menjangkakan trend akan berubah dengan berlakunya pembetulan harga. Okay. Jadi tafsiran yang kedua ialah security dianggap terlebih beli ataupun overbought apabila RSI berada di atas aras 70. Dan sebaliknya, ia dianggap terlebih jual ataupun oversold, okay, apabila RSI berada di bawah aras 30. Jadi ini tafsiran kedua kita. Okay. Kita lihat dalam contoh. Okay. Kita ada di sini adalah carta harian Euro USD. Jadi apa yang saya buat ialah saya ingin tambahkan indikator momentum oscillator. Jadi kita pergi kepada insert indicator oscillator, ya, dan kita akan cari relative strength index. Okay. Jadi seperti yang kita pelajari tadi, kita akan ikut James Wells Wilder dengan kita meletakkan tempoh pada 14. Okay. Jadi ini adalah RSI kita dan saya akan labelkan untuk memudahkan. Aras ini adalah aras 50 adalah aras keseimbangan. Okey, jadi kita perhatikan ia berayun daripada 0 hingga 100. Jadi ini adalah aras di mana RSI akan berayun naik turun antara 100 dan 0. Okey, dan aras keseimbangan ada pada 50. Baik. Okey. Jadi apa tafsiran tadi? Ialah yang pertama, apabila RSI berada di atas 50 bermakna momentum sedang meningkat. Okey. Contohnya di sini. Okey, di sini kita lihat ia berada di atas 50. Bermakna momentum sedang meningkat. Okey. Dan kita lihat berlaku di sini. Okey, bila dia naik atas 50. Apa yang kita lihat berlaku pada pergerakan harga. Harga juga sedang naik dengan kadar yang semakin meningkat, semakin laju. Okey. Tulis SI lebih daripada 50. Okey. Bermakna momentum menaik meningkat. Okey, sebagai contoh. Okey. Di sini. Sebaliknya, kalau contoh ke bawah pula ialah seperti di sini. Okay, jadi di sini kita lihat RSI. Okay, dia RSI turun
bawah aras 50, iaitu aras keseimbangan. Okey. Berlaku di sini. Dan apa kita perhatikan ialah pada poin itu, pergerakan harga juga semakin laju ke bawah. Menandakan momentum harga menurun sedang meningkat. Okey. Di sini saya letak RSI berada di bawah 50. Bermakna momentum menurun meningkat. Jadi ini tafsiran pertama kita. Okey. Tapi kita tidak berhenti di sini, kita ada lagi tafsiran yang kedua, iaitu dengan kita mengenal pasti keadaan ekstrim. Jadi keadaan ekstrim kita ada dua, overbought dan juga oversold. Jadi apabila overbought ialah apabila RSI berada di atas aras 70 dan oversold apabila RSI berada di bawah aras 30. Jadi kita lihat dalam contoh, kita kenal pasti aras overbought dan juga aras oversold. Apa yang saya akan buat ialah untuk mudah kita melihat, saya akan labelkan aras 70 dengan lebih jelas lagi, 70 di situ, dan juga aras 30. Kita dapat lihat dengan lebih jelas. Baik, jadi di sini saya dapat lihat beberapa aras yang overbought. Okey, sini aras overbought. Sini juga overbought. Sini. Okey. Dan juga di sini. Begitu juga dengan aras oversold. Okey. Di sini saya dapat lihat di sini oversold. Okey, terlebih beli. Okey. Overbought. Okey, di bahagian atas. Dan oversold di bahagian bawah aras 30. Jadi kenapa kita nak tahu keadaan ekstrim? Kerana apabila berlakunya ekstrim, kemungkinan besar akan berlaku pembetulan harga. Okey, sebagai contoh di sini. Okey, kita lihat di sini. Okey, ini adalah keadaan ekstrim dan kita lihat apa yang berlaku selepas keadaan ekstrim. Okay, mungkin saya akan letakkan label puncak ekstrim dengan puncak ekstrim. Jadi apa yang berlaku? Harga, pembetulan harga berlaku. Okey, jadi ekstrim di sini. Kemudian berlaku pembetulan harga. Okey. Dan untuk kes ni pembetulan harga berlaku dengan besar. Okey, sampai ke sini arah dia. Jadi penting untuk kita tahu keadaan ekstrim ialah kita ingin mengelakkan daripada kita membeli aset apabila RSI berada di dalam keadaan ekstrim overbought ataupun ekstrim terlebih beli. Okey, dan pada masa yang sama kita nak mengelakkan jual aset pada keadaan oversold. Jadi kita ada keadaan oversold di sini. Okey. Dan kita nak mengelakkan kita beli di sini kena maaf, kita jual di sini. Apabila kita jual di sini, kita lihat apa yang berlaku seterusnya, berlaku pembetulan harga. Tapi kali ini pembetulan ke arah bullish. Okey, selepas berlakunya oversold. Jadi itulah kepentingan kita mengenal pasti di manakah aras yang menjadikan harga itu sedang terlebih beli ataupun sedang terlebih jual. Jadi kita nak mengelakkan kita masuk pada posisi yang kurang baik. Okey. Baik, jadi ini adalah tafsiran untuk RSI. Jadi pertama kita lihat kepada aras keseimbangan, aras 50 dah kita lihat.
Adakah RSI berada di atas ataupun di bawah arah tersebut. Dan seterusnya kita lihat pula kepada zon yang ekstrim, iaitu zon terlebih beli dan juga zon terlebih jual. Adakah RSI berada dalam zon tersebut? Okay, jika RSI berada dalam zon tersebut, kita boleh menjangkakan kemungkinan akan berlaku pembetulan harga. Jadi kita kena elak daripada membuka posisi di situ. Ataupun sekiranya kita dah mempunyai posisi pada awal lagi, kemudian berlaku, contohnya kita beli dan kita dah pegang lama posisi, kemudian berlaku overbought. Jadi ini adalah mungkin signal yang bagus untuk kita tutup posisi beli kita yang kita dah buka dulu. Okay, sebagai contoh. Boleh juga menjadi strategi. Okey, baik. Seterusnya, kita pergi pula kepada indikator momentum oscillator yang seterusnya juga lebih kurang dengan RSI, iaitu Intraday Momentum Index ataupun IMI. Okay. Jadi sedikit sejarah tentang IMI. Ianya dicipta oleh Encik Tushar Chandra. Okay, harap saya sebut nama dia dengan betul. Dan ia dianggap sebagai hasil gabungan antara RSI dan juga analisa candlestick. Jadi digabungkan momentum oscillator dengan analisa price action. Jadi cara pengiraan IMI ini menggunakan hubungan antara harga buka dan juga harga tutup untuk menentukan sama ada pasaran sedang bullish ataupun pasaran sedang bearish. Jadi perbezaannya, ia memisahkan candlestick bullish dan bearish dan melakukan pengiraan RSI pada padan candlestick. Jadi untuk lebih mudah memahami cara kiraannya, kita lihat ada contoh ini. Cara pengiraan IMI. Seolah kita tak perlu kira secara manual, ia akan kira secara automatik oleh indikator, tetapi kita cuma sekarang ni ingin memahami konsep di sebalik indikator ini. Jadi kita lihat pada contoh. Jadi kita lihat candle yang pertama. Kita fokus pada candle ni. Okey. Jadi harga bukanya ialah pada aras 1850 dan harga tutup adalah pada aras 1900. Okey, ini adalah candlestick bullish. Harga tutup di bawah, harga tutup di atas dan harga buka di bawah. Dan perbezaan antara dua harga ni adalah 50. Jadi, oleh kerana ini adalah candle yang bullish, ini bermakna skor untuk candle ni adalah 50. Perbezaan antara harga buka dan harga tutup candle bullish ini adalah 50. Dan inilah skor dia. 50 kita berikan. Dan kita akan pindah pula ke hari seterusnya. Okey. Kita akan pindah pula ke hari seterusnya. Iaitu candle yang ini. Dan untuk candle yang ini adalah candle bearish. Jadi harga buka ialah pada aras 1850 dan harga tutup pada aras 1750 dan perbezaan antara harga buka dan harga tutup ialah sebanyak 100. Oleh kerana ini adalah bearish, di mana harga tutup berada di bawah harga buka, jadi skor adalah skor bearish. Jadi skor untuk candle ni adalah skor bearish sebanyak 100. Okey, dan hari seterusnya pula kita dapati skor bearish 100 dan seterusnya kita kira. Okey, seterusnya kita kira dengan konsep yang sama, kita dapatkan skor untuk setiap candle. Okey. Okey, jadi dalam contoh ini kita akan kira untuk 11 hari yang terkini. Jadi bermakna kita akan ambil kira 11 candle. Okey. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi kita akan kira 11 candle untuk contoh ini. Jadi dengan menggunakan formula, dengan menggunakan formula G dibahagikan dengan G tambah R. Jadi G ni adalah skor untuk candle yang bullish. Jadi G ni adalah skor candle bullish. Ataupun skor bullish.
Okay, dan R adalah skor untuk candle bearish. Okay. Jadi kita lihat skor candle bullish berapa. Okay. Jadi 50 tambah 50, 100, 150, 200, 250 dan akhirnya 350. Jadi skor bullish kita adalah 350. Okay. Kemudian kita kira pula skor bearish 100, 200, 300, 450, 600. Okay. Jadi skor bearish kita adalah 600 dan kita gunakan formula ni kita akan dapat poin pertama, okay, poin IMI pertama iaitu pada aras 37%. Okay. Poin pertama kita, aras 37%. Kenapa ia berada di sini dan bukan di sini? Kerana kita mengira untuk 11. Okey, untuk 11 candle yang terakhir. Okey, jadi sini sebenarnya adalah 11 ya, saya silap. 11. Kita gunakan tempoh 11 bermakna ia akan mengambil kira 11 candle yang terkini. Jadi mula di sini point. Okey, jadi point bermula di sini dan bukan pada awal. Kerana kita mengambil kira 11 kiraan. Baik. Dan seterusnya, okey. Andai kata kita berganjak lagi satu candlestick, okey. Bermakna kita akan mula kira daripada candle kalau tadi kita mulakan daripada candle ni, kita akan mulakan pada candle ini. Kita kiraan kita sebab kita dah berganjak satu candle. Bermakna candle yang ini sudah lagi tidak ada dalam kiraan. Dan kita akan mendapat skor bullish yang baru dan juga skor bearish yang baru kerana kita mengambil kira candle yang baru dan kita membuang candle yang awal tadi kita buang. Okey, kerana kita cuma akan mengambil kira 11 candle yang terkini. Jadi lagi sekali kita punya skor untuk candle bullish ialah 50, 200, 300, 450. Okey, dan skor untuk candle bearish kita adalah sama seperti tadi. Okey, kita tak tambah dan kita tak tolak candle merah. Masih lagi 600 dan kita punya poin yang kedua. Poin yang kedua untuk IMI 11 ialah 43%. Okey, dapat poin yang kedua. Dan seterusnya. Dan di sini kita lihat apabila poin hijau sama dengan poin merah bermakna skor bullish dan juga skor bearish adalah sama, kita akan dapat pada aras 50%. Okey. Ini adalah apabila skor G iaitu skor untuk candle bullish dan skor R iaitu skor untuk candle bearish adalah sama, kita akan dapat pada aras 50%. Dan kita akan gunakan ini untuk poin-poin yang seterusnya. Okey. Jadi dalam contoh ini kita gunakan 11 tetapi tempoh lalai ataupun tempoh default ya untuk IMI ialah sebenarnya 14. Okey, cuma dalam contoh ini kita gunakan 11 untuk memudahkan kita punya kiraan. Okey. Jadi cara tafsirannya lebih kurang juga dengan RSI. Okey. Ia akan bergerak daripada satu aras ke satu aras yang lain dan mempunyai tahap keseimbangan. Jadi kita lihat sama seperti RSI tadi. Ia bergerak daripada 0 ke 100 dan tahap keseimbangan pada aras 50. Okey. Jadi tafsiran pertama ialah apabila IMI berada di atas 50, momentum meningkat. Ini sama seperti RSI tadi. Dan apabila
IMI berada di bawah 50, ini bermakna momentum menurun pula yang sedang meningkat. Baik. Dan seperti juga RSI, IMI juga boleh digunakan untuk mendedahkan keadaan harga yang ekstrim, harga terlebih beli dan juga harga terlebih jual. Jadi tafsiran yang kedua, okey, terlebih beli apabila berada di atas 70 dan terlebih jual apabila IMI di bawah 30. Okey, sama seperti RSI tadi. Jadi kita lihat contoh. Okey, ini untuk RSI, kita lihat pula contoh untuk IMI. Jadi pergi pada indikator, jadi IMI ini adalah indikator yang customnya. Kalau anda tak ada di dalam MT4 dan MT5, anda boleh Google saja untuk install intraday momentum index. Boleh dapatkan dan install pada platform anda. Okey, jadi saya akan tebalkan sikit biar mudah nak lihat. Okey, jadi ini adalah aras ataupun ini adalah indikator IMI. Okey, dan kita akan biarkan pada 14. Ini adalah default settingnya. Tempoh dia, period dia adalah 14. Jadi seperti biasa saya akan tandakan aras-aras yang penting. Jadi saya akan tandakan pertama aras 50 ya, aras keseimbangan. Kemudian saya akan tandakan aras 70. Okey, dan aras 30. Untuk saya mengesan keadaan ekstrim, terlebih beli ataupun terlebih jual. Sini 30. Baik. Jadi seperti tadi, kita lihat pada aras 50 apa yang berlaku. Di sini kita ada contoh IMI merentasi garisan keseimbangan iaitu aras 50. Jadi dia menembusi dan naik ke atas garisan 50. Okey. Dan apa yang berlaku? Kita lihat apa yang berlaku. Di sini ialah harga juga naik. Okey, menunjukkan momentum naik sedang meningkat. Okey. IMI lebih daripada 50 bermakna momentum menaik sedang meningkat. Okey. Dan sebaliknya kita juga boleh lihat apabila IMI berada di bawah 50. Okey, seperti di sini. Yang mula berada di bawah 50. Dan kita lihat apa yang berlaku di sini. Okey, kita lihat harga pun sedang turun. Menandakan momentum menurun sedang meningkat. Berada di bawah 50 menandakan momentum meningkat. Okey.
Tapi tak terhenti di situ, kita juga boleh menggunakan IMI untuk mengenal pasti kawasan ekstrim. Sebagai contoh, di sini dia berada di atas aras 70. Okey, bermakna di sini adalah overbought. Terlebih beli. Okey, juga di sini overbought. Dan oversold saya nampak di sini. Berada pada bawah aras 30. Oversold. Jadi bukan saja kita dapat tahu momentum pergerakan semasa, kita juga dapat tahu keadaan ekstrim sama ada terlebih beli ataupun terlebih jual. Jadi kenapa kita nak tahu keadaan ekstrim? Ialah kita nak mengelakkan daripada kita beli semasa keadaan ekstrim. Bayangkan, okay, di sini keadaan ekstrim, okay, dan kita beli di sini, kita bayangkan. Apa yang berlaku selepas tu? Harga turun dan kita mengalami kerugian. Juga pada contohnya di sini, pada keadaan ekstrim oversold, terlebih jual, andai kata kita jual pada point oversold, kita akan mengalami kerugian kerana harga harga kemudian berpatah balik, membuat pembetulan dan kita akan mengalami kerugian jika kita jual semasa keadaan terlebih jual ataupun keadaan oversold, dan kita akan mengalami kerugian apabila kita membeli apabila keadaan sedang overbought. Jadi itulah sebabnya kita ingin mengenal pasti keadaan ekstrim. Yang kita boleh kenal pasti melalui momentum oscillator. Baik. Seterusnya kita ada lagi indikator yang seterusnya. Okey, kita dah pelajari tentang RSI dan juga tentang IMI. Kedua-dua ni lebih kurangnya cara bacaannya. Kedua-dua indikator ni adalah agak sama antara satu sama lain, tetapi indikator yang seterusnya lain, agak lain sikit cara kiraan. Jadi indikator yang seterusnya yang kita akan pelajari ialah rate of change ataupun ROC. Jadi apakah ROC ini? Ia adalah oscillator momentum yang mengukur peratus perubahan harga dari satu tempoh ke tempoh yang seterusnya. Jadi hasilnya adalah peratusan harga security yang berubah dalam tempoh X yang terakhir. Jadi tempoh ni bergantung pada kita lah. Macam mana kita nak tentukan sebagai tempoh dalam kiraan kita. Jadi ROC ni sama juga seperti momentum oscillator yang lain dengan hanya satu perbezaan, ialah perbezaannya momentum dinormalisasikan. Okey. Ini bermakna apa yang dimaksudkan dengan momentum dinormalisasikan? Ia bermakna ROC ini mempunyai aras keseimbangan pada kosong. Jadi bukan pada 50 ya, pada aras kosong. Okey, manakala momentum oscillator yang lain bergerak di atas ataupun di bawah 100. Okey. Jadi ROC ini lagi sekali mempunyai aras keseimbangan pada kosong, bukan pada 50 ya, seperti IMI dan RSI tadi. Tapi untuk ROC ia ada pada kosong, aras keseimbangan, dan ianya boleh bergerak melebihi 100 ataupun bawah pada negatif 100. Ia tak terhad pada rangka kosong hingga 100 seperti IMI dan juga RSI. Itu yang dimaksudkan cara bacaannya dinormalisasikan. Baik. Seperti biasa kita akan lihat dulu konsep di sebalik ROC, cara pengiraannya. Okey. Jadi cara penggaraannya ialah harga tutup hari ini ditolak dengan
harga tutup darab dengan tempoh yang sebelumnya. Okey, maaf, ini bukan darab, ini adalah tempoh yang kita tentukan. Sebagai contoh, kita lihat kepada ROC 4. Jadi, kita letak 4 di sini. Okey, contoh ROC untuk tempoh 4. Okey, ROC 4 sebagai contoh. Okey. Jadi untuk hari ini, harga ditutup, okay, kita gunakan 4 bermakna kita mula di sini. Ini yang pertama, candle yang kedua, candle yang ketiga, dan ini adalah candle yang terkini, candle keempat. Jadi untuk candle yang terkini, harga tutup ada pada arah 19. Okay. Dan untuk 4 tempoh yang lalu, maknanya pada candle yang pertama, harga tutup ada pada aras 16. Okey. Jadi, bermakna, kalau kita ikutkan formula ROC, okey, harga tutup hari ini adalah pada aras 19. Okey. Dan kita tolak harga tutup pada candle yang pertama, iaitu harga tutupnya ialah pada 16. Okey. Bermakna kita akan dapat nilai positif 3. Jadi ini adalah poin pertama kita untuk ROC. Jadi positif 3. Poin pertama kita. Okay. Dan seterusnya kita pergi ke candle yang berikut. Okay. Jadi candle yang terkini sekarang ni dah ubah. Jadi ini adalah candle keempat. Ini candle yang ketiga. Okay, saya padam dulu. Okay, jadi ini candle yang ketiga, candle yang kedua, dan candle yang ke-1. Dan kita dah abaikan candle yang ini, kita abaikan. Sebab kita nak maju satu langkah ke hadapan. Jadi, untuk poin yang kedua, jadi ini adalah poin pertama. Untuk poin yang kedua, ROC ialah, kita lihat harga tutup candle yang terkini, iaitu candle yang keempat, harga tutup adalah pada aras 17. Okay. Kemudian kita tolak dengan harga tutup candle yang pertama, iaitu juga pada aras 17. Okay. Candle pertama ialah candle bull, bermakna harga tutup berada di atas. Jadi harga tutup pada aras 17, aras yang sama. Bermakna poin kita yang kedua untuk ROC ialah kosong. Okay. Ini di sini. Okay. Dan seterusnya. Dan ini akan membentuk plot ROC. Dalam contoh ini kita menggunakan ROC 4 untuk memudahkan kita kira. Tetapi dalam aplikasi kita akan tetapkan tempoh sebagai 21. Okey. Tapi untuk contoh ini kita hanya menggunakan 4 saja untuk kita mudah kira. Baik. Jadi tafsiran ROC adalah seperti berikut. Pertama sekali ialah centerline crossover, di mana ROC terus naik di atas atau di bawah paras keseimbangan, iaitu pada aras sifar. Okey. Jadi apabila kenaikan berterusan, ROC bergerak ke kawasan positif. Dan apabila penurunan pula berterusan, ROC akan bergerak ke zon negatif. Dan yang kedua,
ROC juga boleh digunakan sama seperti momentum oscillator yang kita belajar tadi, RSI dan juga RMI. Ianya juga boleh digunakan untuk mendedahkan harganya ekstrim. Okey. Tapi dalam kes ini, untuk kita mengenal pasti ekstrim, dia tidak seperti IMI ataupun RSI di mana kita ada aras yang spesifik iaitu aras 70 dan aras 30. Oleh kerana ROC ini dinormalisasikan, bermakna ia mungkin pergi lebih daripada 100 ataupun mungkin boleh pergi lebih daripada negatif 100, ia memerlukan cara mengenal pasti secara visual. Okey. Jadi di sini tafsiran kedua, mengenal pasti secara visual ya. Tahap-tahap yang menyebabkan berlakunya pertukaran sebelum ini untuk menentukan zon terlebih jual dan terlebih beli. Ataupun kita boleh menggunakan puncak-puncak ataupun dasar yang berlaku sebelum ini sebagai satu zon di mana kebarangkalian di situlah berlakunya keadaan terlebih beli dan juga terlebih jual. Baik, kita lihat kepada contoh. ROC. Okay. Insert indicator. Kita pergi kepada juga custom. ROC. Okay, saya akan tebalkan. Okay, kemudian parameternya ialah tempoh saya gunakan 21. Okay, kemudian ketebalan. Baik, jadi ini ROC. Okay. Jadi kita lihat yang pertama sekali yang kita nampak ialah aras keseimbangan berada pada aras kosong. Okay. Dan harga boleh bergerak atas dan bawah pada zon positif dan juga zon negatif. Jadi zon positif di atas aras kosong ataupun aras sifar dan kita ada zon negatif di bawah aras sifar. Baik. Jadi seperti biasa, kita ingin mengira momentum ialah apabila di sini kita lihat ROC berada di bawah kosong. Di bawah kosong. Ini bermakna momentum menurun, meningkat. Okey. Okey, sebagai contoh. Okey, momentum menurun meningkat. Kita lihat pada poin tu apa yang berlaku. Penurunan harga pun semakin meningkat. Baik. Juga sebaliknya, kita lihat di sini. Okey. Apabila harga, daripada ROC ya, ROC berada di atas aras kosong. Di atas aras kosong, ini bermakna momentum naik sedang meningkat. Okey, dan kita lihat apa yang berlaku.
Jadi apa yang berlaku pada pergerakan harga, okey, di poin ini juga naik, momentum menaik semakin meningkat. Tapi tak terhad kepada momentum saja, kita juga boleh menggunakan ROC untuk menentukan zon kemungkinan berlakunya overbought dan oversold. Jadi di sini kita tidak ada aras yang spesifik ya. Kalau kita bandingkan dengan IMI dan juga RSI, kita ada aras yang spesifik iaitu atas 70 overbought, bawah 30 oversold. Jadi untuk ROC ini kerana bacaannya dinormalisasikan, ia tidak ada batasan atas. Jadi apa yang kita boleh buat ialah kita boleh mengenal pasti puncak ya. Puncak. Okey, puncak yang tertinggi dan juga dasar yang terendah sebagai indikasi bahawa di sinilah kawasan overbought dan juga oversold. Jadi untuk kes ni saya akan cari okey daripada sini dan juga sini. Ini adalah aras overbought. Okey, secara visual. Okey, antara dua garisan ni. Dan juga untuk sini saya letakkan. Okey, jadi ini adalah aras oversold dia. Okey, secara visual. Okey. Ia cara kita menentukan aras oversold dan juga aras overbought pada momentum oscillator seperti ROC di mana bacaannya dinormalisasikan. Kita guna analisa secara visual. Kita cari puncak yang tertinggi dan juga dasar yang tertinggi dan cari yang sebelumnya juga kita akan cuba dapatkan aras. Okey, aras purata di mana kemungkinan besar berlakunya overbought dan juga oversold. Baik. Okey. Jadi kita dah pun pelajari tentang RSI, IMI dan juga ROC. Jadi kita akan berehat seketika dan kita akan sambung kepada momentum oscillator yang selebihnya. Kita ada lagi ya, commodity channel index, okay, dan juga stokastik. Jadi kita akan sambung selepas kita berehat seketika. Okey, sekian. Terima kasih.